Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah didoakan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha kepada Sayyidina Rasul, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Ummu Sulaim ketika Nabi mula-mula sampai ke Madinah, maka beliau membawa datang berjumpa dengan Rasulullah dan kata beliau, "Ya Rasulullah, saya tidak ada apa yang nak berikan kepada baginda Nabi melainkan anak ini. Maka saya serahkan anak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Anas pada waktu tersebut umurnya 10 tahun. Kemudian apa doa Nabi, dan kemudian Sayyidatina Ummu Sulaim, ibu Sayyidina Anas bin Malik, meminta kepada Nabi untuk mendoakan anak beliau tersebut. Kata, "Ya Rasulullah, doakan anak saya." Rasulullah pun mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, didoakan dengan doa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Allahumma barik lahu fi umrihi." Ya Allah berkati, Allahumma barik lahu fi malihi wa aksir, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Itu doanya. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan umurnya, dan kemudian dan berkatilah kepada dia dengan dua perkara tersebut, dengan perkara tadi. Jadi Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu syarih kepada Fathul Bari, beliau mengatakan bahawa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berdoa kepada seseorang dengan ditambahkan harta dan umur, sedang kedua-dua itu adalah bala. Kedua-dua tadi adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Jadi Nabi minta untuk ditambahkan lagi dengan perkara ujian. Maka kata para ulama, dijawab balik kata Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, perkara tadi ternafi daripada menjadi sesuatu ujian yang buruk kepada si pemiliknya. Kalau anaknya banyak, hartanya banyak, ini kedua-duanya ujian. Jadi harta anak ini ujian besar yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang tersebut. Tapi Nabi kapitkan doa tadi dengan wabarik lahu fihi, berkatilah dia pada harta tersebut. Jadi disebabkan karena Sayyidina Anas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diletakkan barakah, maka pada waktu tersebut ternafilah fitnah pada waktu itu. Jadi sebab itu jangan lupa doa barakah. Kalau kita dikurniakan anak, ya Allah, jadikan anak ini barakah. Kalau kita dikurniakan harta, ya Allah, jadikan harta saya ini barakah. Bila harta barakah tak mesti banyak, sikit tapi barakah, tapi dia akan memberi kesan yang baik. Banyak kalau tidak barakah, maka tidak ada kesan apa-apa. Dia akan jadi benda yang buruk dan akan menjadi kesan yang tidak baik kepada pemiliknya. Itu maksudnya. Tamam? Jadi adab alim di dalam majlis ilmunya, jika dia amalkan barakah sentiasa. Jadi kalau alim mengamalkan adab di dalam majlisnya, maka barakah akan sentiasa menerangi dan juga meliputi majlisnya alim tersebut. Apa antaranya? Berwudu serta membersihkan dirinya, ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Yang pertama berwudu. Ya, kalau nak hadir ke majlis, berwudu. Ini bukan hanya suruhan kepada murid. Guru yang lebih utama dahulu melakukan perkara tersebut. Jadi datang dalam keadaan wudu. Kalau dalam majlis kita sedang duduk, tiba-tiba wudu kita terbatal, maka keluar untuk ambil wudu, tapi dengan adab, dengan penuh adab. Kalau boleh tahan dan juga jaga wudu kita betul-betul dalam majlis, itu lebih baik. Ini yang berlaku kepada seorang ulama hadis, kata beliau, laqad bultu daman marratain, saya telah kencing darah 2 kali. Kenapa? Karena tahan daripada keluar majlis hadis yang diriwayatkan oleh guru beliau. Karena takut terlepas riwayat tersebut, maka beliau tahan kencingnya sampai kata beliau, saya kencing darah 2 kali. Kencing keluar darah tu, karena punya tahan. Karena majlis sama' hadis pada zaman dahulu, dan kalau kita pernah ikut, memang tempohnya panjang masa. Jadi kadang-kadang kalau terlepas satu hadis, maka terlepas. Kalau guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah, dia pesan dekat saya, kalau kamu pergi majlis sama',
Waktu saya ke Kuwait, saya pergi samak Sahih Bukhari daripada awal sampai habis. Kemudian waktu ke Turki, samak Sahih Bukhari dengan Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi. Kalau di Kuwait dengan Maulana Syekh Abdul Wakil Al-Hashimi. Jadi 10 hari di sana, dan di Turki pun 10 hari juga. Dia pesan awal lagi, dia kata jangan minum air banyak sebelum majlis, dan jangan biasakan minum air dalam majlis. Jadi kita tahan lah. Biasanya kalau orang nak minum banyak ni, dia tak tahan. Jadi dia nak kencing. Dan ramai yang saya tengok keluar, relax je. Dia keluar, ke tengah-tengah syekh baca hadis ni, dia keluar. Pergi kencing dulu. Lepas tu, masuk balik. Nak wuduk lah. Alhamdulillah, elok. Cuma terlepas. Habis. Hadis-hadis yang terlepas tadi, dia dikira dengar tak? Dia dikira hadir sahaja. Dia dikira hadir dalam majlis, tapi tidak mendengar semua. Waktu majlis sama', mendengar hadis ni sangat penting dijaga adabnya. Didengar daripada awal sampai habis, kemudian tidak boleh diselangi dengan perkara yang lain daripada tu. Maksudnya dia tidak dengar, main telefon, cakap telefon, dia kira putus terus waktu tu. Jadi dia tak boleh mengaku dekat orang kata saya dengar hadis Bukhari semuanya, bohong. Karena dia ada benda yang dia buat di tengah-tengah tu yang tidak mendengar. Kalau dia tidur, contohnya tidur tu pula sampai mimpi pergi ke Jepun, tu memang habis lah. Tidur terus sampai mimpi. Itu dalil kata tidur. Alamat tidur adalah mimpi. Mimpi jatuh bangunan, betul terkejut. Tu tidur lah tu. Tapi kalau terlelap, suara duk dengar tapi terlelap ya, tu masih lagi dimaafkan. Masih dikira lagi mendengar. Tak dikira dengar, terputus, tidur. Keluar pergi tandah. Kata guru saya, hatta kalau di tandah tu ada mic sekalipun, ada mic, ada speaker sekalipun, dengar suara perawi tadi baca, guru tadi baca hadis tu, dan dengar sampai ke dalam jamban. Kata beliau tetap dikira putus juga bagi beliau, kerana dia agak syadid dalam masalah tersebut. Dia agak ketat sikit kata dia. Kerana itu tempat yang bukan tempat sama. Dia sambil duduk berak nak dengar hadis kan. Jadi dikira putus pada waktu itu. Tapi macam tu sekali. Kenapa dibuat macam tu? Kerana dijaga adab. Dijaga adab dalam majlis. Kami duduk dalam majlis hadis kadang-kadang daripada pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Sehari 12 jam. Baru-baru ni di Mesir, waktu mula-mula Covid, saya buat majlis bacaan Sahih Bukhari di rumah saya. Mula pukul 10 pagi, tamat pukul 2 pagi. 10 pagi, 2 pagi. Setiap hari selama 10 hari. 10 hari kami baca, 10 pagi, lebih kurang lah. Berhenti sembahyang, kemudian rehat sat saja. Balik rehat sat, kemudian sambung balik. Sampai pukul 3 pagi ataupun 2 pagi lebih kurang. Selama 10 hari, khatam kitab, Alhamdulillah. Lebih daripada 14 jam lebih kurang sehari kami berkumpul, baca Sahih Bukhari. Dengan niat rafa'il bala, diangkatkan bala. Karena para ulama dahulu kalau berlaku ujian, bala, peperangan dan sebagainya, mereka akan berkumpul membaca Sahih Bukhari. Dan bila dikumpulkan tu dibahagikan ikut juzuk. Jadi dapat sikit, ni kawan ni sikit, baca dan satu majlis khatam. Tapi kami tak buat macam tu. Kami buat daripada mula sampai habis. Baca daripada mula sampai habis dengan bacaan seorang ataupun 2 orang sahaja baca. Dengan bacaan yang agak laju sedikit, laju-laju pun sehari 14 jam. Kalau nak khatam 3 jilid ataupun 4 jilid Sahih Bukhari mengikut cetakan. Panjanglah dan perlu kepada sabar. Baik. Jadi berwuduk serta membersihkan dirinya, ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Jadi berwuduk dan juga mandi. Kalau perlu kepada mandi dulu. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu memuliakan ilmu hadis, sehingga ketika mana ditanya oleh penuntut ilmu yang datang ke rumah beliau, maka jariahnya, hamba perempuan Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, akan tunggu di depan pintu. Bila diketuk pintu, maka hamba ni akan tanya, apa tujuan datang? Kalau lelaki ni kata, anak-anak murid ni kata, kami datang untuk menuntut ataupun nak bertanya tentang fiqh, maka Imam Malik akan turun dengan pakaian dia pada waktu tersebut. Pakaian yang dipakai waktu itu dia akan turun macam itulah. Tapi kalau dibagi tahu, kata saya nak baca hadis, kami nak dengar hadis daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, maka Imam Malik akan dimaklumkan oleh jariah dia, kemudian dia akan mandi dulu, dia akan pakai minyak wangi, pakai baju yang mahal, dan kemudian dipasang bukhur,
asap bukhur, kemudian diletakkan kerusinya yang yang mahal dan besar, kemudian dia akan duduk dengan penuh ta'zim kepada ilmu. Itu Imam Malik pernah ketika membacakan hadis di dalam Masjid Nabawi, beliau akan menghadap ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik akan menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baca tersebut, dilihat wajah Imam Malik berubah, jadi berpeluh dan merah sungguh. Karena Imam Malik kulitnya putih, kemerah-merahan, warna segak putih. Tiba-tiba muka jadi merah. Orang tanya, anak murid tu tanya, ni apa kena dengan tuan guru ni? Tapi dia tahan tak sampai habis hadis dibaca. Maka orang pun bagi tahu, tanya kepada beliau apa jadi kepada tuan guru. Maka kata Imam Malik radhiyallahu anhu, tadi saya disengat oleh kalajengking sebanyak 16 kali. Kalajengking duduk atas kerusi rupanya tak perasan. Kalajengking duduk sengat dia 16 kali. Cucuk 16 kali. Kenapa tak berhenti? Karena ta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan itulah saya tak berhenti, kata beliau, daripada bacaan hadis tersebut. Kita berapa ramai orang waktu baca hadis kita keluar. Waktu Tok Guru baca kitab kita keluar ikut suka kita, ya, tanpa ada urusan. Kecuali kita ada urusan. Kecuali lah kalau kita di musafir, datang berhenti itu saja tak apalah. Ini kalau kata kita sengaja dengan perkara tersebut, maksudnya masih banyak lagi perkara yang perlu kita belajar untuk kita dapatkan barakah di dalam ilmu. Karena ilmu kalau barakah bermanfaat. Ilmu banyak tidak barakah jadi bala, jadi ujian. Dia akan jadi ego, sombong dengan ilmu tersebut. Tapi kalau ilmu sedikit tapi barakah, maka ilmu tadi akan bermanfaat kepada umat. Dia akan boleh bagi petunjuk. Dia akan jadi penyelamat kepada si pemilik ilmu tersebut. Ini kelebihan barakah. Sebab tu kita mengaji bukan hanya untuk ilmu sahaja, kita nak barakah. Lepas tu kita hadir dalam majlis, kita khidmat dengan guru, kita khidmat dengan ilmu, kita jaga adab kita dengan kitab, dengan apa yang berkait dengan ilmu, hatta dengan anak kepada guru kita. Kenapa dibuat semua benda tu? Karena barakah. Karena kalau kita dapat barakah tersebut, selesai, jangan bimbang. Ilmu kita akan membawa kita dengan jalan yang terbaik. Tapi kalau yang tu tak jaga, habis. Kitab tak merata, pen letak merata, tak ikut seperti mana yang telah disusun oleh para ulama, bagaimana adab kita dalam ilmu. Dengan guru tidak ada adab, dengan adik-beradik tok guru, dengan yang berkait dengan gurunya, apa saja berkait dengan guru dia, tidak ada adab. Kemudian dengan teman-teman dalam pengajian pun tidak ada adab, tak jaga adab yang sepatutnya, maka pada waktu tersebut dia akan diharamkan daripada mendapatkan kebaikan. Ilmu tadi akan jadi ujian kepada dia. Allah takut jadi celaka kepada dia. Di akhirat nanti akan jadi hujjah alaih la lah, hujjatun alaih la lahu. Jadi hujjah ke atasnya, bukan kepadanya. Bukan dia akan mempertahankan si pemilik ilmu, dia yang akan berhujjah ke atas pemilik ilmu tersebut. Kata, kamu ada aku tapi kamu tidak amalkan, kamu ada aku tapi kamu sombong, gini dan sebagainya. Sebab tu kita tekankan bab adab ni sangat penting. Karena umat sekarang kalau dijauhkan daripada adab, mereka akan jadi biadab. Bila jadi biadab, dia tak kira orang dah, dia terodong serupa dengan khinzir. Faham? Dia pakai hentam saja. Yang penting kita hantam, kata dia. Dia tak kira siapa, hang tok guru ke, hang alim ulama ke, saya betul, maka saya kena hentam kamu, hentam. Jadi ni kenapa jadi macam tu? Bila cek balik, tidak ada adab. Ujungnya tidak ada adab. Bila kita bincang bab adab, orang main-main. Orang kata orang asyik-asyik adab, asyik-asyik adab. Nah? Jadi kita kata tak apalah. Nak buat macam mana kan? Dah kawan tak sampai. Orang hak biasa pun faham, dia tak faham. Jadi nak buat macam mana? Kita nak cerita apa? Tak boleh cerita apa. Kita kata kat dia apa dia? Qalu salama. Qalu salama. Baik. Bukan salamun, salama. Kata Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, kalau orang jahil cakap dengan kita, maka kita cakap apa dengan dia? Salama. Dia tahu kita dia jahil. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala kata, فَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Maka Syekh Ali kata, kalau orang jahil main nak berdebat dengan, nak bincang, nak macam-macam ni, nak rock dan sebagainya, kita kata apa? Salama. Salama saja tension dah dia. Jahil rupanya aku ni.
Sebab bila orang jahil bercakap dengan kamu, maka ucapkan kepada mereka salama. Syekh Ali kata jangan sebut salamun, sebut salama. Salama dia faham terus.